ditanya sebelum ini kenapa saya dan kita semua bersetuju supaya saudara SK Savan menjadi naib presiden yang kita tawarkan kepada anggota. Ada ramai lagi yang jauh lagi senior, saudara Ravi pun sama-sama. Kita ada pimpinan India yang banyak lagi. Tapi kita capai satu muafakat dengan sahabat-sahabat pimpinan India. Sebab kita berbincang, saya beritahu kepada anggota India terutamanya, pimpinan India bawah, Akak Umbi, bahawa saya sebaik-baiknya kita nak tengok seorang naib presiden India yang bukan sahaja mewakili India dalam parti tetapi mewakili semua anggota keadilan dan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. Mana nak cari parti yang ada orang Cina, India, Melayu, Iban, Kadazan yang wakil masyarakat India yang bertanding jawatan naib presiden bukan saja istiqamah tetapi tawaduk. Tak ada dalam parti lain. Istiqamah, orang PAN je istiqamah dalam keadilan, bukan saja kita. K7 istiqamah tawaduk. Sebab itu saudara-saudari, kalau orang tanya kenapa kita bersusah payah, saya rasa orang-orang Negeri Sembilan lah, anggota parti di Negeri Sembilan paling dekat dan paling faham dengan saya, dan mungkin saya rasa saudara juga paling percaya kalau saya kata saya tak minat sangat pun apa-apa jawatan. Sebab masa saya datang ke Negeri Sembilan, tak ada orang yang yakin dan percaya boleh menang Negeri Sembilan. Masa itu orang rasa saya buat kerja bodoh datang. Kalau saya campur tangan di beberapa tempat, saya berkeras beritahu di rantau calon yang terbaiknya adalah mesti seorang profesional India, walaupun itu kerusi yang melawan menteri besar. Saya rasa kalau ada pilihan raya kecil di rantau, insya-Allah timbalan Presiden UMNO akan kalah dengan Dr. Sri Ram. Lepas ini contohnya. Maknanya kalau saya nak bagi tumpuan kepada Lubuk Emas, saya tak datang ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni dulu bukan Lubuk Emas, Lubuk UMNO. Kalau saya nak Lubuk Emas, saya berkisar di Selangor, saya berkisar di Pulau Pinang. Dari Pulau Pinang saya ke Selangor, dari Selangor saya ke Pulau Pinang. Itu Lubuk Emas parti sebelum ini. Tapi kita menawarkan tugas dan juga khidmat. Bukan soal jawatan, bukan soal habuan. Boleh tanya Wabi Amin, sampai sekarang tidak ada satu mesyuarat pun untuk bincang apa pun. Saya rasa perkataan projek ini kita langsung haramkan di kalangan kita. Cuma saya pikul tanggungjawab yang berat sebagai naib presiden parti sebelum ini. Saya kena jawab nanti jenis pemimpin macam mana yang kita naikkan dalam parti. Jenis wakil rakyat yang macam mana yang kita letakkan di negeri-negeri yang kita menang. Jenis esko macam mana. Sebab itu bila saya datang ke Negeri Sembilan sebelum ini, saya rasa tanggungjawab itu saya boleh main dengan baik. Sebab tak ada pimpinan kanan lain yang percaya Negeri Sembilan boleh menang. Bila dia tak percaya Negeri Sembilan boleh menang, dia tak datang. Bila dia tak datang, dia tak ambil minat. Bila dia tak ambil minat, maka dia tak peduli pun apa nak jadi-jadilah. Sebab itu, dia buka ruang seluas-luasnya kepada saya dan sahabat-sahabat yang ada untuk berulang alik ke Negeri Sembilan 2-3 tahun kebelakangan ini. Sebab itu, terima kasih orang-orang Negeri Sembilan, penuh Dewan malam ini. Saya ingat orang Negeri Sembilan pun faham bahawa budaya yang kami nak tawarkan adalah budaya yang buat kerja demi kepentingan parti dan orang bawah. Sebab itu ada 4 benda yang saya ulang sebelum ini. Pertama, tugas kita selepas 20 tahun, kita ada tanggungjawab untuk pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-8. Kita juga kena pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada pasukan pimpinan yang betul-betul selari dengan beliau, yang betul-betul berkongsi beban tugas dengan beliau, yang betul-betul nak pikul reform
reformasi untuk rakyat, bukan soal mencaturkan siapa nak naik jadi menteri, siapa paling cepat jadi Perdana Menteri. Kita tak berminat yang itu. Tanggungjawab pertama, selepas 20 tahun, Anwar Ibrahim wajarlah dia jadi Perdana Menteri ke-8 dan wajarlah dia diberi ruang seluasnya dengan dukungan pimpinan-pimpinan parti untuk dia laksanakan reformasi kepada rakyat. Sebab lama dah kita janji 20 tahun. Yang kedua, yang itu tugas yang saya tawarkan daripada dulu pun lagi. Sebelum pun saya tawarkan untuk menjadi timbalan presiden, perlu ada pimpinan kanan yang diberi tugasan yang ligat di bawah untuk membantu akar umbi menang di tempat yang belum menang, pertahankan di negeri-negeri yang kita baru saja menang. Jangan ambil mudah kemenangan di Negeri Sembilan. Jangan ambil mudah kemenangan di Putrajaya. Kita semua tahu bahawa kita tidak menang undi Melayu yang besar. PRU ke-14 dulu, orang tak percaya bahawa pertandingan 3 penjuru akan memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan. Kami je yang betul-betul percaya. Yang lain kata lebih baik bersama dengan PAS, elakkan 3 penjuru. Kalau 3 penjuru, Selangor semua kalah. Kami saja yang kata 3 penjuru sebenarnya baik. Sebab undi Melayu yang cenderung kepada soal Melayu, perkauman dan lain-lain akan berpecah. Baik, UMNO dengan PAS tak bodoh. Dia dah tahu bahawa pertandingan 3 penjuru dalam PRU ke-14 lepas beri kemenangan kepada Pakatan Harapan. Dalam keadaan undi Melayu itu tidak banyak berpihak kepada Pakatan Harapan. Parti mana pun, Bersatu ke, Keadilan ke, Amanah ke, tak dapat banyak undi Melayu. Jangan kita lupa perkara itu. Maknanya dalam 3-4 tahun akan datang, kalau kita tidak berhati-hati, UMNO dan PAS memang betul-betul akan pinang meminang dan berkahwin. PRU ke-15, kalau kita masuk 1 lawan UMNO PAS, dalam keadaan kita mengabaikan akar umbi dan tidak sensitif dengan permintaan rakyat yang atas pagar dulu, kita boleh kalah. Maka jangan ambil mudah hanya kerana kita dah menang Johor, menang Melaka, menang Negeri Sembilan, menang Putrajaya. Kita duduk di awan sampai kita tak cecah kaki kat bawah. Kita masih terus kena kempen di Negeri Sembilan, kempen di Kelantan, kempen di Terengganu, pertahankan Johor, Melaka, Perak. Orang lain tak gila naik truk macam kami sehari-hari. Saya berjanji jadi apa pun yang amat berhormat Tuan Haji Amin, Negeri Sembilan ini sangat dekat dengan kami. Menang ke kami, kalah ke kami, kita akan turun pertahankan kemenangan ini supaya kekal 3-4 penggal akan datang. Sebab ketiga, kerana beban tanggungjawab di dalam kerajaan ini lebih berat daripada beban sebagai pembangkang semata-mata. Saya ditegur sebab ada orang yang totok pakatan ini. Selalunya yang totok pakatan ini yang baru pakatan lah, sebelum tu tak pakatan. Yang totok pakatan ini, kalau saya tegur sikit, dia kata, ini dah jadi UMNO ni, UMNO dah beli. UMNO nak beli apa? UMNO dah kalah, tak ada duit. Saya tegur supaya bahawa yang jadi kerajaan sekarang ni kita, Keadilan, Bersatu, Amanah, DAP, Warisan. Bukan UMNO, bukan PAS. Kalau UMNO PAS melalak dekat luar buat salah pun, mudarat dia kepada rakyat tu kecil sebab dia bukan kerajaan. Kalau kita salah dalam kerajaan, baik di peringkat negeri, baik di peringkat Putrajaya, kalau kita salah, maka salah tindakan kita itu ada kesan yang buruk kepada rakyat yang terbanyak. Jadi sebab itu, beban reformasi di dalam kerajaan adalah lebih berat daripada beban reformasi masa kita di jalan raya. Beban reformasi di jalan raya masuk lokap, tak teruk mana, percayalah, aku selalu masuk.
Beban reformasi jadi kerajaan ialah beban berdepan dengan tanggungjawab. Beban kita menganiaya orang lain, beban kita tidak berlaku adil, beban kita mungkir janji, beban kita makan duit rakyat, beban kita menzalimi orang lain, tambah-tambah kalau kita tak berlaku adil di dalam parti. Sebab itu saya tawarkan tonggak ketiga kita kena pertahankan dan sentiasa perbarui jiwa reformasi kita. Macam Kak Ji kata, siapa kata bila dah menang cukup-cukup bercakap pasal reformasi? Sebab kita menanglah saudara-saudari, kita kena bawa reformasi dan kita kena perhatikan setiap kawan-kawan kita yang di dalam kerajaan, yang di dalam majlis, yang di dalam tanggungjawab awam. Dan sebab keempat, selepas 20 tahun, banyak yang susah, banyak yang dulu menoreh getah, masih menoreh getah. Yang dulu kena pecat kerja, sekarang dia dah tak bekerja, anak dia saya kerja. Saya beritahu kita kena elakkan budaya UMNO yang bila menang saja kerajaan, panggil. Kamu jadi pegawai itu, kamu aku nak hantar pergi GLC, kamu tolong lantik 1, 2, 3, 4, 5. Padahal budak tu tak tahu apa sangat pun. Dia banyak berkorban, setuju. Tapi kita juga kena imbangkan dan berlaku adil dengan rakyat. Kalau dia tidak layak untuk pikul sesuatu beban awam itu, ada cara lain untuk kita bantu dia. Selama ini setiap kali timbul soal kebajikan rakyat, kita minta kepada anggota, kita kata kami tahu kamu banyak berkorban, kami tahu kamu banyak susah 20 tahun, tapi kita parti miskin, kita tunggu menang dulu. Sekarang dah menang. Takkan dah menang kita masih nak beritahu anggota kita tunggu menang sekali lagi. Kena marah kat orang lah. Sebab itu parti mesti ada usaha untuk kita ikhtiarkan sendiri sesama kita, untuk kita bantu sahabat-sahabat yang memerlukan bantuan. Ramai anggota keadilan yang layak mendapat bantuan. Ramai yang patut diberi peluang, ramai yang ada kemahiran yang baik untuk berniaga kecil-kecilan, untuk menjadi pengurus, untuk mendapat kerja dan lain-lain, tanpa mereka melanggar idealisme reformasi kita. Jangan ambil 1 sen pun daripada duit rakyat. Tapi macam mana nak buat? Kita dah ada 900,000 orang anggota. Tahun depan kita akan jadi 1 juta anggota. Takkan 1 juta anggota, 900,000, kita tidak boleh kutip RM100, RM500, RM1,000, RM10 untuk kita buat satu koperasi untuk kita tumpu kepada kebajikan anggota-anggota keadilan di seluruh negara. Sebab itu kalau orang tanya saya tetap beritahu saya tak minat jawatan menteri. Saya tak minat masuk kena clock in, jalan salah kena tegur. Saya minta kalau saya jadi timbalan presiden, saya lebih berminat untuk usahakan koperasi keadilan dan ia sesuai dengan latar belakang saya dalam bidang perniagaan, pengurusan korporat, supaya koperasi keadilan lepas ini tak payahlah orang keadilan berebut-rebut nak jadi ketua kampung macam orang UMNO ke orang PAS ke orang lain. Kamu nak hidup senang, kita sama-sama berniaga dan kami latih supaya saudara-saudari akan terus bawa agenda perubahan. Siapa kata jadi orang politik tidak boleh kaya kecuali makan duit kerajaan. Keadilan akan buktikan kalau lantik saya lah, saya buat koperasi lah. Jadi terima kasih saudara-saudari. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan yang terbaik. Saya nasihatkan diri saya dan sahabat-sahabat, kita cuba yang terbaik, tapi matlamat kita yang paling utama telah tercapai. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjadi Presiden Parti. Alhamdulillah. Lepas ini, kita persiapkan pula barisan yang akan menyokong dan bekerja bersama-sama beliau. InsyaAllah reformasi 20 tahun itu, lepas ini bukan sahaja slogan laungan, itulah yang akan menjiwai dan jadi ruh pentadbiran kerajaan apabila Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri ke-8 nanti. Terima kasih Wan Negeri. Jumpa lagi. Jangan lupa bila mengundi,
pilihlah orang yang saudara-saudari tahu di hati, banyak dekat dengan saudara-saudari. Saya serahkan balik kepada saudara Syed Shah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan tepukan gemuruh saudara kepada